Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat petang, selamat malam. Tak kiralah bila anda melihat video ini sama ada pagi, petang, malam, selamat semuanya. Sebelum kita mulakan, mohon kiranya untuk anda tekan butang subscribe, like, share dan komen. Dan mohon kiranya juga anda meninggalkan jejak dengan mengomen itu ya. Dan kita mohon juga untuk anda dapat join member sekiranya anda ingin support channel ini. Terbaru ini, Perdana Menteri pula mengejutkan sekali lagi, pastinya mengejutkan ramai pihak dengan pengakuan pendedahan terbaru ini. Kenyataan terbaru daripada Perdana Menteri yang pasti akan menggegarkan Malaysia. Tender perlu diberi berdasarkan keupayaan dan prestasi syarikat saja. Itu tajuk berita yang saya sangat tertarik dan saya setuju bahawa inilah yang sepatutnya dilakukan oleh semua kerajaan di Malaysia. Tidak kiralah kerajaan dulu, kerajaan sekarang, kerajaan akan datang, tender itu sepatutnya diberikan berdasarkan keupayaan dan bukan berdasarkan rapat atau tidak, kawan atau musuh dan sebagainya. Kerana itu akan menentukan siap atau tidak projek itu dengan berkualiti. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tender bagi semua projek besar perlu dianugerahkan kepada sesebuah syarikat berdasarkan kepada keupayaan dan rekod prestasi syarikat berkenaan semata-mata. Anwar berkata ini merupakan prinsip-prinsip yang menjadi panduan dalam menawarkan tender bagi projek-projek besar dalam negara. Katanya dalam mesyuarat dengan jawatan kuasa tender yang membuat keputusan berhubung projek-projek besar ini, saya memberitahu mereka bahawa nama syarikat-syarikat berkenaan tidak seharusnya didedahkan. Nama saja ia syarikat ABC. Kita menetapkan bahawa keputusan perlu dibuat berdasarkan kebolehan, rekod prestasi dan keupayaan kewangan, katanya. Saya setuju sangat. Katanya semasa berucap pada majlis makan malam bersempena dengan ulang tahun ke-50 Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REHDA di Kuala Lumpur pada malam tadi. Anwar yang juga adalah Menteri Kewangan Malaysia sekarang ini berkata sekiranya ia melibatkan tender bagi projek-projek seperti Jana Wibawa, ia seharusnya diberikan kepada syarikat Bumiputra menerusi proses pemilihan. Namun proses itu juga perlu telus. Anwar berkata penganugerahan tender yang telus adalah penting bagi membentas rasuah dalam negara yang dilabelnya sebagai sekarang ini endemik. Rasuah adalah endemik. Sekiranya bukan sistematik dalam negara ini, perlukan keberanian dan keazaman untuk berubah, katanya. Sementara itu, Anwar berkata, isu yang membelenggu sektor perumahan dalam negara boleh diselesaikan dengan mengubah proses yang lapuk, memacu dan memudahkan prosesnya. Dia berkata, masih ada ruang untuk penambahbaikan bagi peraturan-peraturan dalam negara serta kadar kepantasan kelulusan yang diperlukan oleh pemaju. Katanya, kita telah pun berbincang dengan semua menteri besar agar majlis perbandaran di negeri-negeri dapat membantu dan menyegerakan proses-prosesnya, katanya. Turut hadir pada majlis makan malam itu adalah Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngak Korming. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang diperlukan oleh negara Malaysia supaya negara Malaysia boleh terus maju, boleh terus mengorak langkah ke depan tanpa rasuah. Rasuah benar-benar merosak negara Malaysia. Rasuah benar-benar merosak masa depan negara. Anak-anak muda harap-harap dapat menghindarkan rasuah dan kita hentikanlah rasuah ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Setelah sekian lama, selalu ada letak jawatan mengejutkan seluruh Malaysia. Kali ini tiba-tiba satu lagi insiden letak jawatan akhirnya menggegarkan negara Malaysia. Tapi sebelum itu saya ingin mohon bagi anda yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe untuk support channel kita ini.
Dan bagi anda yang sudah join member, saya ucapkan bilion terima kasih. Dan saya juga mohon untuk anda support channel ini dengan tekan butang member. Dan ada kelebihan-kelebihan bagi anda yang sudah join member bersama channel ini. Contohnya kita akan berikan baju t-shirt yang mana sudah beberapa orang yang sudah kita hantarkan baju t-shirt tersebut. Terbaru ini ya tuan-tuan dan puan-puan, disahkan bahawa seorang lagi orang besar di dalam Malaysia telah meletak jawatan serta-merta. CEO Parmaniaga disahkan telah meletak jawatan. Zulkarnain yang telah pun berkhidmat dengan Parmaniaga sejak September tahun 2020 lagi, dan sepanjang tempoh perkhidmatannya, syarikat itu sebenarnya telah mencapai pertumbuhan perniagaan yang ketara di pasaran swasta Malaysia serta operasi di Indonesia, akhirnya mengumumkan letak jawatan. Ketua Pengawara Eksekutif CEO Parmaniaga iaitu Parmaniaga Berhad, iaitu Datuk Zulkarnain Madyusupei telah meletak jawatan berkuat kuasa hari ini. Parmaniaga dalam satu kenyataan berkata, Zulkarnain keluar untuk peluang yang lain. Tambah kenyataan itu, beliau telah berkhidmat dengan Parmaniaga sejak September 2020 dan sepanjang tempoh perkhidmatannya, syarikat telah mencapai pertumbuhan perniagaan yang ketara di pasaran swasta semasa swasta Malaysia dan serta operasi di Indonesia. Tambah kenyataan itu lagi, Lembaga Pengarah ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dalam usaha pada masa depan, katanya. Dalam tempoh interim ini, Lembaga Pengarah telah pun membentuk satu jawatan kuasa eksekutif atau EXCO yang dipengerusikan oleh pengarah bukan eksekutif, iaitu Ahmad Shahridzwan Muhammad Sharif, dengan penyertaan pihak pengurusan seperti Timbalan CEO iaitu Zulkifli Jaafar, Ketua Pegawai Operasi Muhammad Iqbal Abdul Rahman serta Ketua Pegawai Kewangan Nuraini Muhammad Ali. Katanya dalam kenyataan itu, EXCO akan mengambil alih tugas dan melaksanakan fungsi CEO. EXCO memberi jaminan bahawa ia adalah perniagaan seperti biasa bagi Parmaniaga dan semua aktiviti operasi perniagaan konsesi dan dengan Kementerian Kesihatan MOH dan perniagaan bukan konsesi dengan MOH, kementerian lain serta sektor swasta akan kekal utuh dan tidak terganggu, katanya. EXCO juga akan memberikan tumpuan kepada penyediaan pelan regularisasi PN17 yang akan diselia oleh pasukan petugas Lembaga Pengarah PN17 yang baru ditubuhkan dan dipengerusikan oleh pengarah bebas bukan eksekutif Parmaniaga iaitu Datuk Lim Tian Siang. Parmaniaga adalah sayap perniagaan farmaceutical untuk kumpulan Biostead Holding Berhad dan bersama-sama Lembaga Tabung Angkatan Tentera merupakan pemegang saham utama syarikat berkenaan. Okey, terima kasih diucapkan kepada CEO ini yang sudah pun berjaya mengangkat Parmaniaga semakin berkembang luas kerana Parmaniaga ini salah satu daripada pemegang sahamnya, of course, daripada Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Jadi ini sangat penting untuk negara Malaysia, terutamanya untuk semua veteran tentera, untuk semua Angkatan Tentera Malaysia. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada bekas CEO Parmaniaga ini. Tunjuk nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.